Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bulletin 1.30 23 Julai bersama saya Anrul Hakim Lokman. Tajuk utama tengah hari ini. Hutang isi rumah di Malaysia lebih tinggi dari negara maju. Isu video seks, Perdana Menteri tidak mahu diperalatkan taktik politik kotor. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri hari ini mengeluarkan kenyataan berhubung isu video seks yang menjadi viral yang menurut Tun Dr. Mahathir Mohamad jelas disebarkan untuk tujuan politik. Kenyataan itu dikeluarkan menerusi blog beliau checkthat.cc. Tun Dr. Mahathir berkata video itu jelas dibuat untuk menghalang kejayaan politik individu tertentu. Tun Dr. Mahathir berkata catatan terbarunya itu sebagai menjawab persoalan yang sering ditanya kepadanya berhubung video seks berkenaan. Kenyataan itu difahamkan merujuk kepada satu rakaman video seks melibatkan bekas Ketua Angkatan Muda Keadilan Santubong dengan individu yang dikatakan mirip dengan seorang Menteri Kabinet. Tegasnya, dalang yang membuat video berkenaan berharap selepas tularnya rakaman tersebut, pemimpin yang disasarkan mereka akan disingkirkan. Namun, kata Tun Dr. Mahathir, kes video terbabit akan ditangani sebagai isu politik kerana sekiranya beliau mengambil sebarang tindakan, maka ia bermakna perancangan dalang terbabit telah berjaya. Dalam pada itu, tambahnya, agama Islam juga melarang perbuatan mengintip atau mencari keburukan orang lain. 70 operator warga asing ditahan dalam serbuan di sebuah premis yang dijadikan calling center atau pusat panggilan oleh sindiket judi dalam talian di Setia Tropika, Johor semalam. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah GSJ Johor, Senior Assistant Commissioner Mat Yusof Ahmad, semua yang ditahan terdiri daripada 67 warga Cina dan 3 warga Myanmar berumur antara 18 hingga 45 tahun. Di mana bangunan yang kita nampak tadi, bangunan 3 tingkat, dijadikan tempat sebagai calling center lah, atau mengambil pertaruhan atau mempromosi pertaruhan, di mana sindiket ini boleh dikata sindiket antarabangsa yang mensasarkan warga China sebagai dia punya pelanggan lah, menarik pelanggan. Tambah Mat Yusof, premis yang disewa sindiket itu turut dijadikan sebagai asrama lengkap dengan kantin dan kedai mini dipercayai bagi menghadkan pergerakan penghuninya daripada dikesan pihak polis. Sindiket berkenaan mensasarkan rakyat di China sebagai mangsa menerusi aplikasi WeChat. Ini adalah serbuan kedua ke atas calling center antarabangsa di Johor dalam tempoh 2 bulan. Pusat panggilan itu dipercayai beroperasi 24 jam. Serbuan kira-kira jam 10 malam semalam dilakukan bahagian siasatan jenayah maksiat, judi dan kongsi gelap di 7 Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Johor, Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru Utara dan Kulai selepas risikan selama seminggu. Hasil serbuan 99 set komputer, 108 buah telefon bimbit pelbagai jenama, 19 unit modem Wi-Fi serta sebuah mesin pengimbas cap jari dirampas. Nilai rampasan dianggarkan RM300,000. Semua suspek tidak mempunyai dokumen pengenalan dan ditahan di Ibu Pejabat Daerah IPD Johor Bahru Utara. Kes disiasat mengikut Seksyen 4-1-G Akta Rumah Judi Terbuka 1953 dan Seksyen 6-1-C Akta Imigresen dan Perkara 39-B di bawah Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Mahkamah Rayuan hari ini membenarkan permohonan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak untuk menarik balik rayuan bagi mengetepikan 7 pertuduhan pengubahan wang, penyalahgunaan kuasa dan pecah amanah berkaitan SRC International Sendirian Berhad. Keputusan itu dibuat panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan yang diketuai Datuk Abdul Rahman Sebli selepas mendapati tiada unsur prejudis terhadap permohonan itu. Peguam Datuk Seri Najib Muhammad Farhan Muhammad Syafiee berkata notis menarik balik rayuan sudah difailkan semalam. Jelasnya ia difailkan kerana perbicaraan kes di Mahkamah Tinggi itu sudah berjalan dan rayuan itu tidak lagi sesuai. Permohonan penarikan itu juga tiada bantahan dari pasukan pendakwaan. Datuk Seri Najib berdepan 3 pertuduhan pecah amanah, 1 pertuduhan salah guna kedudukan dan 3 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan dana SRC International berjumlah RM42 juta. Setakat ini, 54 saksi tampil memberi keterangan pada perbicaraannya yang bermula 4 April lalu.
Kesihatan mental dalam kalangan belia perlu disaring di peringkat sekolah menengah bagi memastikan sebarang masalah dapat dikesan lebih awal. Menurut Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, kerjasama semua kementerian amat penting dalam menangani masalah kesihatan mental. Bagi memastikan tabu dan stigma mengenai kesihatan mental dapat ditangani, Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Kementerian Pendidikan melaksanakan program Minda Sihat di peringkat sekolah. Tuan Yang di-Pertua, bagi melaksanakan program-program kesihatan mental yang lebih tersusun, pihak kerajaan melalui Kementerian Kesihatan Malaysia bersama-sama Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan program Minda Sihat yang mana program ini bertujuan untuk memperkasa belia sejak di tahap murid di sekolah bagi menangani stres cabaran kehidupan sehari-hari. Sehingga kini sebanyak 2,343 buah sekolah menengah seluruh negara terlibat dalam pelaksanaan saringan minda sihat dalam kalangan pelajar tingkatan 4. Melalui program yang dilaksanakan, pencegahan dan intervensi dapat dilakukan apabila pelajar berhadapan dengan masalah, seterusnya membantu pelajar yang berhadapan dengan kecelaruan minda. Pihak Kementerian Pendidikan juga telah meluaskan saringan minda sihat kepada 20% daripada pelajar setiap tingkatan. Melalui kajian, 3 daripada 5 belia di Malaysia mengalami masalah keresahan, sementara 2 daripada 5 belia di Kesan mengalami masalah kemerungan. Jumlah belia berhadapan dengan masalah kesihatan mental didapati semakin meningkat setiap tahun. Di usia 101 tahun, Abdul Gapak Mahmud tidak terfikir akan dijemput menjadi tetamu Allah. Lebih istimewa apabila kedatangan beliau ditemani isteri tercinta Siti Maimun Hassan 60 tahun. Wartawan Fazilah Hani Harun bersama juru kamera Nurliza Muhammad Saleh yang berada di Makkah ada butirannya. Satu sambutan sempena majlis ulang tahun Abdul Gapak diadakan di Ibu Pejabat Tabung Haji di Abraj Al-Janadriyah. Bekas nelayan dari Kudat Sabah ini melahirkan rasa syukur dan terharu dengan penghormatan yang diberikan. Beliau yang menyambut hari lahir yang ke-103 tahun pada 3 Julai lalu kelihatan ceria ketika ditemui media dan sempat berseluruh kasih sayang isterinya membawanya ke Tanah Suci. Kalau tidak ada juga pengalamanku, tapi begitu sajalah tiap-tiap pukul sembahyang minta aku pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi supaya aku sihat, panjang umur. Jadi saya bersyukur juga panjang juga umur. Saya pun heran. Saya umur 100 tahun sudah lebih. Jadi dia ini muda masih. Kenapa rapat bersuami istri? Turut hadir Ketua Rombongan Haji Malaysia Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman bersama Ketua Muassasah Asia Tenggara Muhammad Amin Hassan Andakiri. Jemaah Haji Malaysia, cuma ini Bapa Abdul Ghafur macam bapa kita. Hubungan kita bukan hubungan biasa, hubungan family, hubungan lebih dari hubungan kerja di musim haji. Abdul Gapak dan isteri tiba di Mekah pada 20 Julai lalu dengan penerbangan KT-33 dari Jeddah. Sebaik tiba di maktab penginapan, beliau dibawa ke klinik untuk rawatan dan disahkan sihat. Beliau dan isteri kemudian dibawa menunaikan umrah yang pertama pada sebelah malam dengan ditemani petugas tabung haji dan sahabat maktab. Alhamdulillah pada usia 101 tahun, Haji Gapak masih sihat dan bertenaga. Nak tahu apa rahsianya? Beliau seorang yang sentiasa ceria dan sangat positif di samping menjaga pemakanan dan juga sentiasa bersyukur di waktu susah dan juga senang. Betul tak, Makcik? Betul. Fazilah Hani Harun melaporkan dari Mekah Al-Mukarramah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Liputan Haji 1440 Hijrah bersamaan 2019 Masihi bersama wartawan Fazilah Hani Harun dan juru kamera Nurliza Muhammad Saleh secara menyeluruh dan berinformasi di semua platform rangkaian TV Media Prima. Innal hamda wan ni'mata laka wal
Kajian mendapati 7 daripada 10 graduan tempatan sukar mendapatkan pekerjaan susulan program yang diambil kurang relevan dengan kehendak pasaran. Menurut Menteri Pembangunan Usahawan Datuk Seri Mohamad Rizwan Yusof, ramai graduan hanya sekadar mendapatkan ijazah dan tidak mengikuti bidang sains dan teknologi yang dikehendaki majikan ketika ini. Most of our people, or most of our students are encouraged to go to obtain certificates, to obtain degree, yeah, and people will find it, I want to get a degree, right, and which the easiest course. And you notice, especially in the B40 community, largely Bumiputra, the parents will encourage them to go and get the certificates. It doesn't matter which stream you go in. So they end up, most of them, I think statistics don't lie, most of them end up in stream like humanities. Terdahulu, beliau melancarkan program B-Access yang dibangunkan Fintech Capital Group Berhad. Jelasnya, Institut Pengajian Tinggi mempunyai tanggungjawab untuk menggalakkan pelajar menjadi lebih berkemahiran tinggi. Dengan kehadiran revolusi industri 4.0, pelajar perlu dibentuk menjadi usahawan sekaligus membuka lebih banyak peluang selepas mereka tamat pembelajaran. Hutang isi rumah di Malaysia adalah tinggi pada kadar 82.1% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata kadar ini adalah lebih tinggi daripada negara-negara yang mempunyai pendapatan per kapita yang tinggi seperti Itali 40.3%, Jepun 58.1% dan Amerika Syarikat 76.3%. Walaupun risiko hutang isi rumah ke atas kestabilan kewangan domestik adalah terkawal, namun jelas Tun Dr. Mahathir telah wujud tanda-tanda kesukaran dalam kalangan peminjam untuk membayar balik hutang. Katanya hal ini berlaku terutamanya kepada peminjam yang berpendapatan kurang daripada RM5,000 sebulan dan tinggal di kawasan bandar. Hal ini berlaku terutamanya kepada peminjam yang berpendapatan kurang daripada RM5,000 sebulan dan tinggal di kawasan bandar. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pelancaran Strategi Literasi Kewangan Kebangsaan 2019-2023 di Sasana Kijang Bank Negara Malaysia pagi tadi. Sehubungan itu, Tun Dr. Mahathir menambah, usaha untuk meningkatkan literasi kewangan ini menjadi amat penting dan akan menjadi pelengkap kepada inisiatif pengubalan Akta Kredit Pengguna untuk mengukuhkan rangka kerja pelindungan pengguna kredit di Malaysia. RHB Banking Group menjadi bank pertama di Asia Tenggara memperkenalkan kad kredit berteknologi tinggi di mana kod keselamatan nilai pengesahan kad CVV dikemas kini secara dinamik dan automatik. Mangku Ketua Perbankan runcitnya Nazri Osman berkata, menerusi pelancaran ini, RHB menjangka pengeluaran kad kredit barunya mampu meningkat 15% setiap tahun. The traditional way of obtaining CVV is, very easy actually. You go to a restaurant and you give your cards to the waiter. They can snap photo of your CVV at the back and then they can use that. So with this launch, we hope to eliminate this kind of phenomenon, this kind of situation, whereby the compromised CVV it doesn't mean anything to the fraudster because the CVV is dynamic. It continues to change every 4 hours. Berdasarkan laporan 2018 Bank Negara Malaysia, kebanyakan 92.1% kes penipuan kad pembayaran di Malaysia melibatkan kad kredit. Beliau berkata kebanyakan kes adalah penipuan yang tidak memerlukan kad seperti transaksi dalam talian, tidak sah, menggunakan nombor pengenalan peribadi yang dicuri, kecurian kod CVV dan identiti. Setakat ini, RHB mempunyai kira-kira 500,000 kad kredit dalam edaran. Selangor terus mengorak langkah dalam merealisasikan impian menjadi sebuah negeri pintar menjelang 2025. Melalui Forum Selangor Regional Powerhouse, lebih 500 pemain industri mengambil peluang berdialog bersama pihak berkepentingan, terutamanya kerajaan negeri dalam hasrat meneroka peluang baru, terutamanya industri aeroangkasa serta teknologi masa hadapan. Ia komitmen pentadbiran negeri bersama Pembadanan Menteri Besar MBI Selangor. Kita terus saja ke Ibu Negara bersama wartawan Salina Zakaria. Proses.
Silakan Salina. Baiklah, terima kasih Amirul di studio, dan seperti yang anda katakan tadi, terdapat 3 fokus utama yang akan dibincangkan pada forum kali ini, dan ini merupakan forum yang julung kali dibawakan oleh Kerajaan Selangor dalam membawa negeri Selangor daripada negeri maju pada tahun 2005 kepada negeri pintar pada tahun 2025. Dan sebentar saja tadi sebenarnya Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syarifi telah pun melancarkan forum ini dan telah pun mengadakan sidang media bersama kami. Namun untuk berkongsikan mengenai negeri Selangor sebagai negeri pintar ini, saya bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif MBI iaitu Yang Mulia Datuk Seri. Terima kasih kerana bersama dengan kami di Buletin 130. Datuk Seri, seperti yang saya kongsikan tadi, untuk membawa negeri Selangor menjadi negeri pintar dan membawakan teknologi aero angkasa itu, mungkin boleh kongsikan butiran-butiran menarik yang akan diperbincangkan pada forum kali ini. Terima kasih. Kalau kita lihat, negeri Selangor ni adalah negeri yang maju. Population ni pun ramai. Density begitu padat. Kita ada lebih kurang 6.5 juta penduduk. So masalah yang kita ada ni, masalah rakyat yang kita ada ni banyak. So before kita nak buat kita punya smart state punya program, kita buat satu survey. Apakah rakyat Selangor mahu? Okey. So kita lihat isu-isu dia adalah isu-isu yang mudah, seperti isu sampah, isu kebersihan, isu security, isu pendidikan, isu transportation. Orang selalu kata kami melekat dalam jam selalu. So bila kita tengok balik, kita kata okey, kita tackle masalah-masalah ini dahulu. So kita tengok smart state ni apakah yang patut kita lakukan. Seperti sekarang ni kita ada app untuk menyelesaikan masalah sampah. Okey, kita boleh track mana lori-lori kita berada. Penduduk boleh telefon kepada KDEB, kami punya concession yang buat kutipan sampah. Dia boleh kontak mereka, bertanya jadualnya mana, lori sampah datang pukul berapa. So kami boleh berinteraksi. So kami pun ada command center yang track balik mana lori sampah kami, sampah dah ambil ke belum, things like that. So sekarang ni kutipan dah cantik, dah alhamdulillah. Dari segi aero angkasa adalah satu industri yang maju. Okey, Selangor masuk ke dalam industri ini macam Menteri Besar kata tadi, julung kali. Negeri Selangor yang kita tahu, kita ada ekosistem aero angkasa ni, kita ada 62% berada di Selangor. So kita kata inilah satu yang elok, dan ini adalah satu industri yang kita nak capaikan, manufacturing Industry Revolution 4.0. Apakah investment yang patut state buat, dan kita tengok balik apakah player-player yang ada di Selangor dan kita mahu bawa mereka ke hadapan. Apakah keperluan mereka untuk melonjakkan negeri Selangor lebih lagi ke hadapan. Saya ingin bertanyakan berkaitan dengan aero angkasa. Mungkin ramai di luar tertanya-tanya kenapa dalam banyak-banyak industri ini Kerajaan Selangor lebih fokus kepada aero angkasa pada forum kali ini. Aero angkasa ni kalau kita tengok balik, macam saya kata tadi, kita ada 62% daripada ekosistem itu berada di Selangor. Kita ada Sepang, kita ada Subang, 2 airport kita pun berada di negeri Selangor. Dan kita ada Serendah yang sekarang ini menjadi satu high-tech manufacturing center untuk negeri Selangor. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami, walaupun sedikit yang boleh kita perbincangkanlah dalam tempoh yang sangat singkat ini, namun ia amat bermakna. Jadi kepada anda di luar sana, mungkin ada yang tertanya-tanya, tak boleh ke saya nak mendengar sendiri kiranya perkongsian daripada CEO-CEO syarikat ini? Mungkin anda boleh layari sendiri ke laman web MBI yang di mana di situ akan ada info-info ataupun maklumat-maklumat berkaitan yang kita boleh katakan update mengenai forum ini. Dan forum ini yang saya boleh katakan yang telah pun bermula 8 pagi tadi ini akan berakhir dalam tempoh 2 hari lagi. Jadi kepada anda di luar sana, jangan lepaskan untuk mengetahui dengan lebih banyak ataupun untuk mengetahui dengan lebih banyak lagi maklumat-maklumat mengenai forum yang sangat-sangat menarik ini. Bagaimana Selangor mampu menjadi negeri pintar. Dan sekian saja daripada saya, Salina Zakaria. Kita kembali kepada anda, Amira di studio. Baik, terima kasih Salina. Seterusnya, proses pemulihan gangguan bekalan air bersih di Selangor dan Kuala Lumpur akibat pencemaran diesel di Sungai Selangor mencapai tahap pemulihan keseluruhan 77%. Kawasan terjejas di Gombak dan Kuala Selangor kini mencapai tahap pemulihan masing-masing 94 dan 90%.
Kuala Lumpur pula mencapai tahap pemulihan 82%, Kelang dan Shah Alam 75%, Petaling 70%, Hulu Selangor 47% dan Kuala Langat 39%. Menteri Besar Amiruddin Syari dalam pada itu meminta penduduk bersabar sementara menunggu bekalan pulih sepenuhnya. Untuk menjelang 70% selesai pada pukul 7 pagi tadi. So kita harap kita boleh selesaikan secepat mungkin dan pastikan air-air sampai. Tapi jentera kita masih lagi bergerak di lapangan untuk menangani kekurangan. Sebab walaupun selesai, masih lagi low pressure. Semalam, Ais Selangor memaklumkan adanya perbuatan khianat yang menjadi punca pencemaran minyak diesel atau benzina di Sungai Selangor yang dikesan petang semalam. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Boris Johnson dijangka dipilih sebagai pemimpin Parti Konservatif yang menguasai Britain dan Perdana Menteri baru negara itu. Johnson dijangka meraih 70% dari undi ahli perundangan Parti Konservatif bagi menggantikan Theresa May. Sekumpulan penunjuk perasaan yang menentang kepimpinan Johnson mengadakan bantahan di Downing Street, London. Beliau dikecam kerana berikrar untuk memastikan Britain keluar dari Kesatuan Eropah sebelum 31 Oktober dengan atau tanpa perjanjian. Sebelum ini, beberapa anggota Konservatif memberi bayangan mereka bersedia menjatuhkan kerajaan berbanding menerima Brexit tanpa perjanjian. Keputusan undian dijangka diketahui hari ini. 6 suspek ditahan susulan serangan sekumpulan lelaki ke atas penunjuk perasaan anti kerajaan di Hong Kong. Lebih 100 lelaki dipercayai anggota kumpulan kongsi gelap 14K dan Wo Shing Wo terlibat dalam keganasan yang berlaku kemarin. 6 lelaki yang ditangkap atas kesalahan mengadakan perhimpunan haram berusia di antara 24 dan 54 tahun. Beberapa daripada mereka adalah anggota kumpulan kongsi gelap, manakala yang lain bekerja sebagai pemandu dan penjajah. Semalam, kira-kira 45 penunjuk perasaan pro-demokrasi cedera selepas sekumpulan lelaki bertopeng dan berkemeja putih menyerang penumpang kereta api di stesen Yuen Long. Peserta demonstrasi anti kerajaan sedang dalam perjalanan pulang dari perhimpunan besar-besaran apabila diserang dengan kayu, pemukul, tongkat dan batang logam. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Perkembangan sukan, skuad bola sepak bawah 15 tahun negara meraih suntikan semangat menjelang kejuaraan bawah 15 AFF 2019 selepas muncul juara pada kejohanan bola sepak remaja antarabangsa Haikou di China semalam. Kejayaan itu diraih selepas skuad bimbingan P Mania menundukkan Korea Utara 2-1 pada aksi ketiga sekaligus mengumpul 7 mata. Beraksi di Stadium Haikou Wuhan, skuad bola sepak bawah 15 tahun negara unggul mendahului 2 gol menerusi Alif Izwan Yuslan pada minit ke-20 dan Nabil Qayyum Zainuddin pada minit ke-57 sebelum Korea Utara meraih gol sagu hati menerusi sepakan penalti Yom Chol Kyong pada minit akhir perlawanan. Kemenangan itu membolehkan Malaysia mengumpul 7 mata sekaligus, memintas Korea Utara di tempat kedua yang menghimpun 6 mata. Sebagai rekod, Malaysia membenam Iran 2-0 pada aksi pertama sebelum rentak kemenangan mereka di sekat tuan rumah yang menyaksikan mereka terikat satu sama. Status selaku juara itu sudah pasti memberi tonik buat skuad remaja negara menjelang kejuaraan bawah 15 AFF yang akan bermula pada 24 Julai hingga 10 Ogos ini di Chonburi, Thailand. Bagi menghasilkan lebih banyak kajian penyelidikan berkaitan bidang sains, perubatan dan teknologi sukan, Institut Sukan Negara ISN memeterai perjanjian persefahaman bersama Universiti Teknologi Mara UiTM dengan objektif utama bertukar kepakaran bagi mempertingkatkan lagi prestasi dan pencapaian atlet negara. Majlis menandatangani perjanjian persefahaman itu berlangsung di UiTM Shah Alam di antara Ketua Pegawai Eksekutif ISN Ahmad Faizal Mat Ramli dan Naib Chancellor UiTM Profesor Emeritus Dr. Muhammad Azrai Kasim. Ia disaksikan Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Said Abdul Rahman. Jelas Syed Saddiq, dengan pelbagai hasil penyelidikan dan inovasi dibangunkan bakat tempatan, ia secara tidak langsung dapat menyaingi kepakaran antarabangsa dan mempunyai potensi untuk dikomersialkan. Bagi ISN, peluang ini dapat menambah nilai lebih banyak penyelidikan yang berkualiti tinggi. Sudah pasti, ia berguna untuk meningkatkan prestasi dan pencapaian atlet negara. Kebanyakan produk dan sistem yang kita pakai adalah kita dapatkan daripada luar negara dan saya pasti ini adalah satu usaha di mana kita
mengenal pasti dan memberi pengiktirafan kepada bakat-bakat yang ada dalam negara dari segi akademik, dari segi penyelidikan untuk bersama-sama mewujudkan satu industri baru. Kajian bersama di antara ASN dan UiTM ini akan berlangsung selama 5 tahun. Buletin 1.30 sampai ke penghujungnya. Ada kala usik-usik daripada seorang sahabat, biarpun perit ia sebenarnya menceriakan. Visual itu kami pilih sebagai penutup Buletin 1.30 hari ini. Saya Melki Lokman, salam hormat dan Assalamualaikum.